Okey, kita sambung. Boleh nampak skrin cikgu? Okey, hari tu kita dah lihat ni kita dah dapat nilai pulangan pelaburan 48.33%. Okey, kita sambung berikutnya. Dalam pelaburan atas hartanah terdapat faktor yang mempengaruhi nilai pulangan pelaburan. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pulangan pelaburan adalah seperti berikut. Yang pertama ialah lokasi. Kedudukan hartanah di lokasi yang strategik seperti berhampiran dengan pusat bandaraya yang giat maju mempunyai harga lebih tinggi berbanding dengan hartanah di kawasan luar bandar. Ini kalau kamu perasan, kalau rumah tu mahal, mesti ada sebab. Iaitu rupanya dia duduk dekat bandar. Dan kalau rumah tu dia punya design sama, besar dia pun sama, semua bahan bina rumah semua sama, berapa banyak bilik apa semua sama je, tapi apa pasal murah? Rupanya dia duduk dalam hutan di pinggir bandar, dalam hutan, tepi kubur, patutlah murah. Walaupun rumah tu dia punya bahan bina dia tu mahal juga pun. Rupanya disebabkan lokasi. Jadi biasanya manusia ni akan pilih lokasi yang banyak manusia berhimpun, iaitu terutamanya kawasan bandar lah kan. Kenapa manusia pilih kawasan bandar? Sebab dekat dengan segala kemudahan, dekat dengan sekolah, dekat dengan hospital, dekat dengan pejabat pos kan, dekat dengan pasar dan sebagainya lah. Okey, kalau duduk dalam hutan tu payah sikit lah. Orang nak pilih rumah situ pun jadi payah walaupun murah. Okey. Yang faktor kedua ialah yang mempengaruhi nilai pulangan pelaburan ialah keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi negara yang baik akan meningkatkan harga hartanah kerana permintaan terhadap hartanah akan meningkat. Jadi maksudnya begini, kalau keadaan ekonomi negara baik, maksudnya banyak rakyat kaya. Begitu. Banyak rakyat kaya. Bila banyak rakyat kaya, mampulah mereka untuk memiliki atau membeli hartanah. Rumah ke, tanah ke, pakat berebut semua orang mampu. Tanah, rumah terhad, dia nak belinya ramai. Itu pasal permintaan jadi tinggi. Okey. Jadi bila dah ramai yang mampu, jadi orang yang ada hartanah tu dengan yang ada tanah dan rumah, dia akan fikir berlaku perebutan ni, ada 100 orang nak beli ni. Jadi cara dia biasanya manusia semua dapat idea yang sama lah. Walaupun tak pernah duduk sekali berbincang, tapi semua orang dapat idea yang sama. Mereka akan saja bawa naik harga. Bawa naik harga lagi tinggi. Daripada 100 dah tinggal 50 orang. Masih ada lagi perebutan, 50 orang naik lagi. Daripada bawa naik lagi harga, lepas tu dah tinggal 10 orang. 10 orang tu duk berebut lagi, bawa naik lagi. Begitu. Jadi itulah idea yang dimiliki oleh pemilik tanah dan rumah. Kalau ada permintaan tinggi, dia pun suka sebab boleh bawa naik lagi tinggi. Sampailah orang yang tak akhir ditawarkan. Dia seorang je yang angkat tangan, yang lain tak mau dah. Okey. Itulah. Situasi politik. Situasi politik yang stabil akan meningkatkan permintaan ke atas hartanah.
situasi politik yang stabil. Ini nak cerita berkaitan ni mungkin ada kena-mengena lah, tapi jauh sangat lah. Mungkin cerita dia lagu ni. Kawasan yang pembeli nak beli tu, dia tengok banyaknya ahli politik B contoh. Dia ahli politik A contoh lah. Kan? Dia maknanya dia seorang je berbeza dengan orang lain contoh. Sebab dia tengok warna bumbung tu semua warna B dia seorang warna A Jadi tu juga mempengaruhi lah permintaan kat atas tanah. Okey, senang kot tak faham. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan harga hartanah. Atau sebaliknya, kedudukan politik yang tidak aman akan mengurangkan permintaan terhadap hartanah dan secara tidak langsung akan menyebabkan kejatuhan harga hartanah. Okey. Jadi ada 3 faktor lah yang mempengaruhi nilai pulangan. Okey, ada uji minda ni 3.1C. Mungkin kamu nak buat sendirilah. Kamu buatlah sendiri. Kita teruskan kepada apakah faktor yang perlu diambil kira sebelum seseorang membuat pelaburan. 3 faktor yang harus diambil kira oleh seseorang pelabur sebelum membuat pelaburan adalah seperti berikut. Yang pertama, potensi risiko pelaburan. Kemungkinan sesuatu ketidakpastian yang mungkin dialami daripada pelaburan yang dilakukan. Okey. Kena teka dah siap-siap. Setiap kali sebelum membuat apa-apa pelaburan, kena teka apa risiko yang akan dialami waktu pelaburan tu. Macam-macam risiko boleh jadi. Kita tak tahu. Kita buat perniagaan, risiko perniagaan kita, jualan kita tak laku. Tu risiko kita kena fikirkan sebelum kita tubuhkan perniagaan tu lagi. Apa tujuan nak kena pasti risiko ni? Supaya kita boleh bersedia awal. Kita boleh wujudkan plan backup. Kalau sesuatu risiko yang kita jangka tu berlaku, kita dah ada backup lah. Backup apa-apa. Okey, macam-macam risiko nanti. Biasalah bila nak dapat untung ni, nak cari untung, jadi kamu tahulah risiko akan datang macam-macam arah. Risiko yang dibuat-buat pun ada. Kan? Satu orang makcik berniaga, satu orang nenek dah tak lama dah nak masuk kubur. Buka lah perniagaan kecil. Abuan nak hidup dia nak sampai ke kubur lagi berapa bulan saja, tak lama. Berapa hari, berapa bulan je kot. Macam tu keadaan pun orang boleh ada risiko. Iaitu orang buat sihir. Orang buat sihir pula. Macam tu pun ada orang nak bagi risiko. Payah. Jadi tu risiko tu tak pernah habis lah. Selagi hidup atas muka bumi ni, macam-macam lah risiko yang secara lumrah dan risiko yang secara tidak lumrah, maksudnya dibuat-buat orang. Tahap pulangan, keuntungan yang dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dilakukan. Maksudnya kita boleh jangka. Kita cuma boleh kita cuma boleh mengagak-agakkan perniagaan yang kita buat ni berapa tinggi tahap pulangan dia. Okey, akan ramai ada pelanggan. Macam tu. Jadi berapa banyak keuntungan. Yalah, kalau setakat berniaga apa dah. Setakat berniaga ayak. Ayak balang contohlah. Tahap pulangan kamu rasa berapa? Kalau dalam 1 bulan, mungkin dalam sekitar 8,000. Okey, tak bolehlah menjangka tahap pulangan sampai 100,000 sebulan. Jual ayak balang je pun.
Contoh kalau jual kereta mungkin dalam 30,000 sebulan contoh. Okey. Aspek kecairan berkaitan seberapa segera boleh ditunaikan daripada sesuatu pelaburan atau simpanan tersebut. Aspek kecairan berkaitan seberapa segera boleh ditunaikan daripada sesuatu pelaburan. Oh ya, ini maksudnya berapa cepat kita boleh dapat duit daripada perniagaan yang kita buat tu lah. Okey. Ada setengah pelaburan kita dapat hari tu juga kan. Contohnya perniagaan jual produk apa-apa lah, hari tu jugalah pelanggan kena bayar. Ada yang pelaburan kita kena tunggu ikut musim. Rupanya kita tanam pokok kan, tanam pokok durian atas tanah. Jadi mana boleh dapat duit ketika tu masa tu buah pokok tak berbuah lagi tak sempat nak jual. Maka dia ikut bermusim contohlah kan. Dan lain-lain lah, dalam bentuk bangunan ke, dalam bentuk perkhidmatan ke. Itu masuk dia aspek kecairan. Berapa segera kita boleh dapat tunai. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan pelbagai jenis simpanan dan pelaburan oleh individu dari segi tahap risiko, tahap pulangan dan tahap kecairan. Jenis pelaburan, simpanan tetap, saham syarikat, hartanah, unit amanah. Okey. Ini semua kita dah pecahan pelaburan yang kita belajar dulu kan. Iaitu pecahan pelaburan yang kita belajar dulu ada 3 kan. Ni daripada 3 tu lah. Okey. Kita tengok dia punya beza-beza semua ni. Tahap risiko, kalau simpanan bebas risiko. Sebab apa pun berlaku bank yang tanggung. Contohnya bank tu terbakar. Takkan kita main nak ambil duit, tengok bank terbakar, kita jumpa pengurus bank cakap itu tanggung sendirilah. Kami pun punya duit pun terbakar, kamu punya duit pun terbakar, masing-masing tanggung. Tak. Depa cawangan utama akan bertanggungjawab lah. Dia akan bayar balik semua kewangan tu. Jadi itu pasal lah dari segi risiko memang bebas risiko lah. Sebab kita simpan je pun. Okey. Yang kedua, kalau simpanan tetap pun sama, bebas risiko. Simpan tak tetap, simpan sat-sat pun bebas risiko. Simpan tetap pun bebas risiko. Kalau kita laburkan, iaitu laburkan pada mana-mana syarikat lah. Bila sebut syarikat ni bukan hak kerajaan punya lah. Hak yang luar punya, individu atau mana-mana NGO lah kot. Jadi dia punya risiko dia tinggi kan. Sebab bukan kerajaan yang urus. Tapi biasanya ramai juga yang pilih yang nak laburkan saham syarikat ni. Sebab apa? Walaupun bukan kerajaan, sebab pulangannya tinggi daripada hak kerajaan punya. Jadi terbalik macam tu. Kamu nak labur yang macam mana? Kalau kamu ada sejumlah duit 100,000, nak pilih hak yang swasta atau nak pilih hak kerajaan kalau nak laburkan lah. Yang mana kamu nak, Amir? Amir Haikal? Tak tahu you. Tak tahu. Kalau kamu nak cepat kaya, kamu labur kat swasta lah. Tak. Kalau Syarikat. rugi banyak lah. Itulah. Kalau rugi, orang tu dah bagi tahu siap-siap sebelum kamu labur. Dia kata, kami punya syarikat ni tak ada jaminan dan tak ada insurans lah. Sebab sendiri berlaku apa-apa, sama-sama tanggung, dia cakap. Tapi kalau untung yang sangat besar pun sama-sama tanggung. Maksudnya sama-sama mendapat untung yang besar. Sanggup Amerika? Okey
Kalau Maksudnya, ASB tu? ASB kat sini nanti. ASB. ASB kat sini. Oh. ASB di bawah kerajaan. Jadi tak ada masalah ASB. Sebab tu rendah nampak rendah. Rendah je. Maksudnya kenapa rendah ni? Maksudnya kerajaan tanggung banyak dan kita tanggung sikit. Hak kita punya lah. Contoh kita ada, kalau tak silap cikgu lah, kita ada 100,000, kita bubuh dalam ASB kan. Tengok-tengok bankrupt. Jadi kita tanggung mungkin 10% daripada 100,000 tu. Jadi kerajaan tanggung 90,000 lah. Maksudnya 90, kerajaan bagi kita 90,000 lah untuk ganti 100,000 kita ni. Cuma 10,000 tu kita tanggung sendirilah. Itu pasal rendah lah. Masih ada tanggungan tapi rendah. Boleh faham lah. Ni okey, 100,000 lah apa, 100,000 lesap, 100,000 semua tu tanggung sendirilah. Tu bahaya lah. Tapi ramai orang masih memilih ni selama ini. Mereka, kalau mereka betul-betul percaya kat syarikat tu, memang mereka akan labur lah, tak ingat dunia maksudnya. Terutamanya apa? Macam mana syarikat tu dia nak buat bagi yakin kepada orang lain untuk datang labur ke syarikat dia. Macam mana dia nak bagi yakin? Biasanya dia buat macam mana? Siapa tahu? Tahu Amir? Dia buat macam mana? Tak tahu. Tak tahu? Depa jemput artis. Kan? Oh. Tu cara dia. Artis yang cantik. Depa jemput artis bagi iklan, buat iklan, jemput artis, kan? Jadi atau artis tu sendiri punya syarikat. Contohnya macam apa? Ramai orang akan labur saham. Contohnya macam siapa tu? Yang produk kosmetik yang terkenal tu, hari-hari duk keluar dia dalam Facebook, dalam YouTube pun. Ali Shukri. Kamu dah tahu. Tu contoh. Itu orang yakin tu. Dia buka saham ni, semua orang berebut. Okey kan? Sajak tu. Sajak pun. Sajak. Betul, sungguh. Sajak pun sebab orang yakin dengan dia. Orang tak yakin dengan kehidupan dia. Tapi orang yakin dengan perniagaan dia. Kan? Tu dia punya cerita dia dengan Allah Ta'ala lah. Okey. Dan banyak lagi lah Datuk Vida. Lebih kurang itulah. Cikgu tak boleh ingat. Siapa lagi artis yang terlibat? Syuaib. Siapa Syuaib yang lawa? Bumblebee. Bumblebee Kamu tahu punya. Kalau pun tengok idea syarikat ni, depa akan ambil hati untuk jadi depa punya untuk depa punya pengiklanan nak bagi kita yakin. Duta periklanan. Siapa lagi? Boleh highlight banyak sebenarnya. Macam-macam ada ni. yang famous dari segi bukan artis, tapi adalah famous dari segi penceramah. Siapa dia? Contohnya macam ustaz-ustaz kan? Ustaz Kazim Elia, Ustaz apa lagi, macam-macam ustaz lah kan? Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz Abdullah Khairi. Tu semua tu duta dia tu. Kan? Biasanya untuk nak iklan hal-hal produk produk akak kayu contohlah. Jadi okey kalau ambil cikgu ni buat iklan, bankrupt lah syarikat tu. Siapa kenal cikgu kan? Tak ada seorang pun kenal. Kami support je. Kami support cikgu. Kamu support okey lah, paling kurang cikgu ada pelanggan jugalah. Pelanggan berapa orang dalam ni? Ramai mana? Allah, 14 tolak 3. 2 orang je lah, Luqman Amir. Luqman Amir. Kalian semua diam je. Sokong pun tidak, bantah pun tidak. Aduh, 2 orang je beli produk cikgu. Okey apa lagi
siapa ni? Niloufar. Tu kan. Niloufar ni bukan pelakon dah. Dia siapa? Cikgu terkenal apa dia punya ni. Apa dia punya, jadi dia famous jadi macam mana? Itulah semua. Tudung. Tudung kot. Ya kot. Apa-apa sajalah. Okey. Itu. Okey. Okey, tinggi ya, tak risiko tinggi. Memang ada syarikat yang betul-betul bankrupt . Bankrupt ni memang blacklist story. Di blacklist story . Jadi dia punya pengurus entah cabut lari mana pun tak tahu . Jadi orang yang laburkan kepada pengurus tu memang apa, panas . Pakat cari habis syarikat tu, pi dia punya bangunan, kunci besar, mangga. Tak buka dah, cabut lari mana. Jadi yalah, biasanya syarikat jenis apa tu jenis selalu kita tengok bankrupt, sikit-sikit bankrupt. Syarikat jenis Skim cepat kaya. skim cepat kaya tu skim cepat kaya tu macam-macam depa punya label tu. Kamu tahulah sebenarnya, tengok dekat internet berlambak-lambak . Scam lembu lah aku. Scan lembu pun ada juga. Scan lembu. Kata bagi duit dulu. Lepas tu kita bagilah daging macam mana. Betul-betul. Lain kali daging pun tak sampai, tulang pun tak sampai. Kalau sampai tulang boleh buat sup ni dah, sup lembu kan. Tulang pun tak sampai, hampir betul. Itulah. Jadi rupanya kamu sebenarnya ada pengalaman jugalah, tahu jugalah tentang yang kamu tahu tu betul lah benda ni semua. Dia ada bagi tahu benda ni semua betul lah. Okey ni hartanah rendah. Macam mana hartanah boleh jadi rendah? Sebab apa? Sebab apa hartanah ni, pelaburan hartanah adalah rendah? Sebab apa? Okey, sebab apa tak ada risiko? Atau kurang risikonya sebab apa? Sebab kalau duit berbentuk duit, orang boleh bawa lari. Sudahnya kalau dalam bentuk rumah, siapa nak bawa lari rumah tu? boleh bayar kan? Ketui besar rumah tu, nak bawa lari apa boleh rumah tu, nak angkat macam mana kan? Ya ada yang buat apa ni secara peternakan kan. Jadi ternak lembu. Rupanya depa boleh sumbat seekor lembu dalam kereta bira. Dalam kereta bira depa lipat lembu tu macam mana cikgu tak tahu. Boleh masuk lembu tu. Kancil pun boleh jadi Kancil pun depa bantai sumbat kat lembu. Tu dia Tapi duduk elok pula lembu tu. Duduk senyap elok je. Itulah. Tak bergedupak dalam tu. Cikgu rasa depa bagi pil kot. Depa bagi pil kaya. Dia pun baca-baca something tu. Baca-baca. Dia kot. Tu jenis yang dia biasa apa, yang mana iman dia rosak lah atau tak beriman pada Allah. Tu dia. Dia guna sihir lah. Orang yang guna sihir ni iman dia memang rosak. Okey. Sihir Rokman. Jadi apa, dia boleh posok lembu dalam bonet belakang. Relax je lembu tu. Cikgu ada satu lagi tu. Dia tak bala lembu. Betul? Dia tak curi lembu. Betul. Dia bala apa? Dia rogol lembu tu. Aduh. Maknanya Kan masuk berita baru-baru ni. Betul lah. Risiko ni. Dah sekudah. Kambing. Kan ada yang baru ni apa ni, bayi berkepala babi. Bukan. Babi berkepala bayi. Dalam internet baru ni ada tengok. Lepas ambil gambar apa semualah. Maknanya apa? Jin dia dah bercampur dengan binatang tu. Itu maksudnya tak. Yelah maksudnya keadaan manusia apa hari zaman ni dia dilepas ke binatang. Jadi pening apa. Binatang pun tak faham apa-apa, kelak-kelak noh. Jadi separuh manusia, separuh binatang. Tahan kan. Jadi habis semua tu rosak iman. Maksudnya risiko jugalah, risiko pada syarikat ni
yang melakukan apa ni bisnes peternakan lah kan. Jadi payah dia kena pakaikan baju juga beli baju banyak-banyak, pakaikan apa tutup aurat apa tutup aurat apa semua ternakan dia tu sebab aduh payah zaman law ni. Itu risiko. Kalau ikut Islam memang binatang tu wajib dibunuh. Tahu tak? Oh, Ha. cikgu. Ya. Kalau macam dia kambing tu dah kena rogol kan. Kena rogol. Lepas tu kalau kita nak sembelih makan tak boleh lah. Tak boleh. Dia kira dalam Islam kena bunuh. Bunuh bukan bunuh untuk makan, bukan sembelih untuk makan tak. Bunuh untuk supaya ditanam, tak boleh dimakan. Kamu tahu lah. Waktu nak bunuh tu kena sembelih ke tikam terus. Tak payah sembelih, tikam terus lah. Tapi kalau tikam terus tu dia apa? Penganiayaan untuk lembu tu pula. Sebab cara mati yang cara yang mati yang tetap ni tetap kena sembelih jugalah. Tapi sembelih tanpa ni sembelih tanpa tu sebab bukan nak makan kan. Sembelih untuk matikan dia. Sebab dah tak boleh nak makan dah kena ni dinodai oleh Oleh orang. Oleh orang yang tak macam orang dah. Okey. Tu risiko lah tu. Risiko tinggi tu bahaya. Jadi siapa ada ternak apa-apa jangan lepas kat luar. Kunci elok-elok. Sebab tak sungguh. Sungguh memang kena bunuh. Kalau kita jual kita tahu kan. Ada orang main buat gitu kita pun masih pergi jual kira kita telah membuat sesuatu yang Allah larang. Walaupun bukan kita yang pergi buat kira haram tak boleh. Mana ni? Okey, tanah rendah. Siapa nak boleh kalau ni tanah, siapa nak boleh curi tanah kan? Curi setakat 2-3 beg plastik boleh lah kot. Curi tanah. Seguni tanah. Seguni tanah. Boleh lah gagah. Kan? Pergi tuan tanah pergi tengok, apa saya ada lubang ni? Sebanyak lubang seluas seguni ni. Rupanya ada orang pergi curi tanah. Tapi curi tempat tanah itu berada, mana ada boleh buat tak mampulah. Itu pasal risiko rendah. Kalau tak laku sekalipun, paling kurang kita boleh duduk dalam rumah tu. Macam tu je lah. Unit amanah adalah rendah sebab dia ASB tu dia apa ni? Dia juga daripada pengurusan kerajaan. Okey, jadi idenya yang pengurusan kerajaan ni semua adalah ditanggung lah. Ditanggung risikonya. Tapi cumanya apa? Cumanya apa? Itu biasa orang tak kalau orang yang dia takut sangatlah dengan risiko, biasanya dia ambil hak kerajaan. Cumanya apa? Cumanya dia kena fahamlah pulangan tu jadi rendah pula. Pulangan untung tu jadi rendah. Kerajaan ambil banyak kot. Okey apa lagi? Tahap pulangan rendah. Okey, untuk simpanan tahap pulangan dia rendah lah. Sebab simpanan je pun bukan pelaburan. Simpanan tetap pun rendah. Dapat juga tapi rendah. Kalau kita simpan sendiri lagi lah. Bukan kata rendah. Tak ada langsung pulangan. Kita simpan 1,000, 100 tahun kemudian pun RM1,000. Itu pun anak-anak dah makan. Atau duit tu dah tak laku dah. Apa nama ni? Saham. Kalau yang berbentuk saham dan tanah ni memang tinggi lah. Memang tinggi. Unit amanah ni tengok. Taklah rendah macam simpanan dan taklah tinggi macam bukan kerajaan. Sederhana sajalah. Tapi law ni kalau ikutkan antara tinggi antara rendah dan sederhana. Maksudnya sederhana pun bukan, bawah lagi dah tinggal 5% je. Dulu boleh gagah lah 10% lebih tu. Lah ni 5% je lah. Tak tahulah. Pandai-pandai lah kamu.
tahap kecairan. Maksudnya segera mendapat apa? Boleh segera mendapat untung tu. Tinggi simpanan. Sebab kita ambil duit kita sendiri. Simpanan tetap pun tinggi. Kalau saham syarikat sederhana, mungkin dalam tempoh tertentu, dalam tempoh yang dijanjikan 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ikutlah. Ni kalau hartanah, tahap kecairannya rendah. Mana taknya modal beli rumah 100,000, buat sewa. Orang bayar sewa takkan sebulan terus bayar 100,000 tak kan. Orang akan bayar sikit-sikit satu bulan, cuma RM500 contoh. 500 tu nak kumpul berapa lama? Lama. Jadi tahap kecairannya rendah lah. Maksudnya kena tunggu penyewa tu duduk kat situ, bayar bulan-bulan sampailah 20-30 tahun kemudian. Barulah terbayar harga 100,000 tu. Itu baru terbayar modal. Belum lagi dapat dia punya untung. Nak untung kena lebih tekan lagi lah. 20 tahun tambahlah lagi 5 tahun ke, 10 tahun ke. Baru orang tu bayar 500 tu dah jadi sepenuhnya untung. Tak jadi modal. Kalau tidak, orang tu cuma masih bayar modal sajalah. Okey. Unit amanah tinggi tahap kecairannya kerana setiap hujung tahun boleh tuai boleh tuai faedah daripada unit amanah. Okey, setiap hujung tahun tuai, Jadi ialah tinggi jugalah, taklah lama macam ni taklah lama juga macam syarikat ni. Okey, boleh uji minda 31D. Mungkin kamu buat sendirilah. Ada sambil-sambil tu tengok jawapan kat belakang buku teks. Kita mana tak boleh tandakan. Apakah yang anda faham tentang strategi pemurataan? Pemurataan apa benda ni? Istilah baru. Purata kot. Strategi pemurataan merupakan satu teknik yang biasa diamalkan oleh pelabur yang melabur dalam saham dengan amount yang tetap untuk tempoh yang tertentu seperti bulanan, suku bulanan atau tahunan tanpa mengambil kira keadaan pasaran saham. Strategi pemurataan boleh membantu pelabur membeli saham dengan kos purata yang lebih rendah dan jumlah saham yang dimiliki juga lebih banyak dalam tempoh masa pelaburan yang sama berbanding dengan pembelian sekali gus atau dengan pembelian secara tunggal. Contohnya, Puan Hasniza mempunyai 12,000 dan membeli saham sekaligus dari syarikat Sempurna dengan harga RM2 seunit saham. Dengan cara ini, Puan Hasniza hanya akan memiliki 6,000 unit saham. 6,000 unit saham darab RM2 sama dengan 12,000. Namun keadaan akan berbeza jika Puan Hasniza membeli saham mengikut strategi pemurataan. Jadual di bawah menunjukkan carta pelaburan Puan Hasniza dalam tempoh 1 tahun. Mengikut strategi pemurataan, iaitu pembelian saham mengikut setiap bulan. Okey, kita ada jadual ni. Kolom pertama bulan, cukup setahun. Jumlah pelaburan setiap bulan ini. Harga seunit setiap bulan berubah macam ni. Okey. Entah kenapa berubah, mungkin ikut keadaan politik ke keadaan ekonomi dan macam-macam lah. Bilangan unit sama dengan jumlah pelaburan bahagi dengan harga seunit. Okey, jumlah pelaburan. Contohnya kalau kamu laburkan RM10, harga seunit RM2, maka berapa unit yang kamu dapat? RM10 bagi RM2, dapat 5 unit. Maksudnya kamu dapat beli 5 unit, dengan mana satu unit berharga RM2, sebab kamu ada RM10 je. Contoh lah kan.
Kalau tengok ni, jumlah dilaburkan semua tetap 1000 ah. Jadi 1000 bahagi RM2, berapa unit boleh dapat? 500. Bulan Februari juga masih 1000, tapi harga seunit sudah jatuh rendah RM1.8. Kamu tengok, kalau harga seunit tu semakin rendah, maka bilangan unit yang dimiliki semakin tinggi. Jadi ideanya begini antara semua ni, harga seunit ni sebenarnya yang paling ditargetkan ialah mana kamu nak pilih? Yang paling mahal atau paling murah? Iaitu yang mana paling murah? Seunit RM1.05 kan? Maksudnya bulan ni paling untung ni kalau kamu beli Ogos. Sebab apa? Harga seunit paling rendah. Maksudnya kita beli coklat dengan harga paling murah. Begitulah. Nanti berikutnya kita jual balik coklat dengan harga tinggi. Tu ideanya. Orang yang main saham dia akan tunggu harga seunit jadi rendah supaya dia boleh beli. Tapi bila dia beli tu, maka bilangan unit jadi tinggilah, macam token ni. Token. Jadi ada 666 keping token. Contoh. Berbanding had ni 500 je. Yang ni lah nanti mereka nak jual balik. Bila harga seunit tinggi, naik balik, kata naik RM3 lah. Darab 6666 darab RM3. Berbanding had ni 500 darab 500 je, darab RM3. Mana mereka nak? Mereka nak bilangan unit ni jadi tinggi lah kan. Untuk mendapatkan tinggi ni, harga seunit mesti jadi rendah lah. Okay. Jadi hitungkan semua kos purata ni berapa? RM1.78. Hitungkan semua jumlah pelaburan, ada 12,000. Okey. Kemudian hitungkan jumlah bilangan unit yang ada, 6,741. Okey. Nak buat apa? Hitung semua ni. Nak buat kira purata. Tengok. Kira apa ni? Orang azan. Tunggu sat boleh. Sampai mana ni? Okey. Dengan strategi pemurataan seperti di atas, Puan Hasniza memperoleh 6,741 unit dengan menggunakan 12,000. Okey, jadi kos purata sama dengan jumlah pelaburan bahagi dengan bilangan unit saham yang dimiliki, iaitu 12,000 bahagi 6,741 unit. Dan itulah dia kos purata seunit saham RM1.78. Sama macam ni RM1.78. Jadi maknanya idenya apa ni? Kenapa kita kena belajar cari kos purata seunit saham ni? Sebab kita nak tahu secara purata lah kan. Taklah di depan ni, di 2-3 bulan depan ni nampak wah tinggi RM2, RM1.08. Maksudnya kita jangan tertipu pula. 1-2 bulan yang berbeza dengan bulan lain tinggi, sangat tinggi. Sebab kita tak kira secara purata lagi. Gitu. Bila kira secara purata, rupanya cuma kita mendapat RM1.78. Okey, jadi apa ni? Okey, nota tambahan ni. Strategi pemurataan membolehkan seseorang supaya tidak membeli saham pada harga yang tinggi ataupun membeli unit saham
sebelum mencapai harga yang paling rendah. Okey. Supaya tidak membeli saham pada harga tinggi ataupun membeli unit saham sebelum mencapai harga yang paling rendah. Ni apa maksud dia ni? Contoh 13 berikut ialah dua orang pelabur yang melabur dengan cara yang berbeza. Okey, Puan Esther Wong, saya punyai 20,000 dan ingin melabur dalam saham mengikut bulan-bulan tertentu dalam amount yang sama. Puan Linda, saya pula ingin labur 20,000 secara sekaligus dengan membeli saham syarikat Perdita yang berharga RM2 seunit. Okey. Yang ni sekaligus, yang ni setiap bulan. Bayar sikit-sikit gitu sebanyak sehingga cukup jadi 20,000. Pembelian saham Puan Esther dan pembelian saham Puan Esther Wong mengikut bulan-bulan tertentu. Januari RM2 seunit, Mac RM8, RM6, RM2 10% dan RM2 bulan-bulan tertentu kan. Maksudnya lompat-lompat juga ni, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Maknanya tak semua bulan bulan-bulan tertentu saja. Kenal pasti kos purata seunit dan jumlah saham yang dimiliki oleh Puan Linda dan Puan Esther Wong. Okey. Kos purata seunit dulu kita cari, iaitu macam mana nak buat ni? Kita tambah semua lah kan. Seunit RM2 tambah RM8 tambah RM6 bla bla, bagi berapa bulan? 1 2 3 4 5 bulan. Jadinya dapat berapa? Puan Linda jadi ideanya depa tak buat macam ni Okey. RM1.78 ni. Adakah kita tambah semua ni, kita bahagi dengan 12 ni. 12 yang ada ni, kita dapat RM1.78. Siapa-siapa tolong tekan tak? Bukankah kira begitu nak cari purata? Okey, kita kira lah sama-sama. RM2 tambah 18 tambah 18 tambah 17 tambah 17 tambah 16 tambah 16 tambah 15 tambah 16 tambah 22 tambah 23 tambah 19. Okey. Sama dengan bahagilah pula dengan jumlah bulan 12. 1.8 lah. 1.8 mana tak sama kan ni. Jadi 1.78 ni depa dapat daripada kira semua ni 12,000 bahagi dengan semua jumlah unit yang ada. 12,000 bahagi 6741 1.78. Oh, jadi begitu rupanya. Depa kira semua dulu Jadi semua jumlah pelaburan ialah 20,000 bahagi dengan jumlah unit untuk Puan Linda ni, sebab dia bagi sekali 20,000. Sekali dia bagi labur tu 20,000 tak sikit-sikit, tak 1,000 tu. 20,000. Masa dia Puan Linda laburkan
20,000 tu, satu unit harganya RM2. Jadi berapa banyak unit Puan Linda akan dapat? Ialah 20,000 bagi 2 unit. RM2 seunit, dapat 10,000 unit saham. Okey, jadi kos purata seunit saham 20,000 bahagi 10,000 balik. Bagi 10,000. Dapatnya RM2 balik. Manakala Puan Esther Wong, dia kena kira lain dengan cara lain. Sebab dia tak labur serentak. Dia labur sikit-sikit. Januari dia labur RM4,000. Okey. Maknanya RM20,000 Puan Esther ni dibedakkan kepada 5 bulan. Jadi 1 bulan dapat RM4,000. Pada bulan yang pertama, Januari, dia bagi RM4,000. Masa bulan tu, harga seunit ialah RM2. Jadi berapa banyak token dia dapat beli. Berapa banyak saham. Berapa bilangan unit saham dapat beli. RM4,000 bagi RM2, 2,000 unit. Begitulah berikutnya pada bulan yang lain. RM4,000 pada ketika bulan Mac, harga seunit RM1.8. Okey. Jadi RM4,000 bagi RM1.8 dapat banyak ni unit. Begitu juga Mei, dapat ini. Ogos dapat ini. Disember dapat ini. Jadi jumlah bilangan unit yang saham yang terkumpul 10,626. Macam mana nak cari purata seunit saham? Okey, purata seunit saham ialah 20,000. Jumlah semua ni pelaburan oleh Puan Wong bahagi dengan jumlah bilangan unit saham yang telah terkumpul selama 5 bulan tu. Jawapannya RM1.88. B. Siapakah pelabur yang bijak? Berikan justifikasi anda. Puan Esther Wong merupakan seorang pelabur yang bijak kerana mengamalkan strategi pemurataan yang boleh membantu beliau memiliki lebih banyak saham dengan kos purata seunit yang lebih rendah. Okey, kalau kita tengok ni, jadi ideanya macam ni. Kita nak labur, kita ada sejumlah duit, katakan 20,000, kita nak bagi kat bank tu macam mana? Atau syarikat tu, kita nak bagi tarikh ke, atau kita nak bagi secara bulanan sikit-sikit? Ini yang idea Puan Esther Wong lah yang lebih baik, kerana kalau tengokkan, dengan Puan Wong bagi tiap-tiap bulan sikit-sikit selama 5 bulan, dia dapat beli saham sebanyak 10,626. Okey, yang mana nilai harga seunit bagi setiap bulan ni berubah-ubah. Okey, tapi Puan Linda, dia labur terus serentak, yang mana harga seunit RM2. Di sinilah ruginya. Di sini seunit tinggi, pada bulan yang lain seunitnya jadi rendah. Kita nak seboleh-bolehnya, kalau waktu kita nak beli tu, harga unit seunit adalah yang sepaling rendah yang boleh. Itu lebih untung, supaya kita mendapat unit tu semakin tinggi. Tu ideanya. Jadi tengok, Puan Linda cuma dapat 10,000 unit saham, manakala Puan Wong dapat lebihan 626. Tu banyak tu. Nampak sikit banyak. Cuba darat RM2 berapa banyak dah. Jadi sedangkan mereka berdua modalnya sama kan. Dua-dua ni pun 20,000. 20,000, hak ni pun ada berpeluang 20,000. Jadi apa ideanya, jangan labur serentak terus. Begitukah? Tapi kadang-kadang tak ikut macam ni pun. Cuba kamu fikir logik. Macam mana kalau Puan Linda ni waktu bulan tu, pada bulan Januari ni sepatutnya RM2 lah. Puan Wong dan Puan Linda dia mula pada bulan yang sama, Januari, RM2 seunit. Macam mana kalau
Januari ni dia contohnya dia tidak RM2 seunit, tapi adalah yang paling rendah, contoh RM1.60 lah, contoh lah RM1.60. Jadi keadaan akan terbalik Puan Linda akan, kalau kamu bahagikan, cuba bagi 20,000 bahagi RM1.60. Jadi bilangan unit saham tu jadi lebih besar pada ni, dan lebih besar pada ni pun. Tak percaya buat Okay, 20,000 bahagi RM1.6 contoh seunit. Nah, 12,500 12,500. Sedangkan Puan Wong pun kalah baru 10,626 Ini 12,000 ni. Ada angka 2 kat sini, kat kosong Okey. Jadi maksudnya beginilah. Maksudnya tak kira lah bulan apa pun, tapi kalau kamu dapat agak pada satu bulan tu, nilai dia adalah paling rendah. Contoh kat sini RM1.6 pada bulan apa ni? Bulan Mei. Yang paling rendah RM1.6. Kamu yakin dah nanti bulan berikutnya kalau kamu tunggu takkan dapat semurah RM1.6 ni. Mesti macam ni dia naik balik RM2 sekupan, RM2. Jadi maksudnya mungkin kamu nak banyakkan nisbah pelaburan kat sini. Contohnya 10,000 kat sini. Jadi kamu akan dapat banyak lagi lah kenaikan bil terkumpul unit saham ni. Itu ideanya. Tapi yalah, siapa tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang kan. Ini semua adalah cerita pada masa akan datang. Hanya Allah je tahu lah. Pasal orang tak tahu tu, orang labur ni macam gamble jugalah. Kan? Dia macam apa kita cakap? Macam berjudi juga. Berjudi dengan masa hadapan yang kita tak tahu. Berapa nilai dia, entah naik entah turun, tu orang tak tahu. Okey Jadi pakar saham sebenarnya dia pakar apa sebenarnya? Dia bukan pakar apa pun, dia bukan pakar matematik pun. Dia cuma pakar meneka. Dia teka, okey, pada bulan Mac ni mesti akan turun harga seunit. Turun 20 sen, sebanyak 20 sen. Jadi RM1.8. Asalnya RM2. Masa ni dia pun membeli saham dengan banyak. Dia sediakan duit banyak untuk dilebihkan duit kat sini. Jadi RM4,000 ni jadi RM8,000 contoh. 2 kali ganda. Sebab dia teka ni mesti turun harga seunit. Rupanya bila sampai masanya betul turun. Okey. Rupanya dia habiskan semua laburan dia kat sini. Dan rupanya lagi bila tiba Mei, hampir. Kenapa hampir? Ui, lagi turun lah. Alamak, rugi boleh faham Mana kamu akan beli? Coklat yang harga RM1.8. Tunggu lagi berapa? Bulan Mei, coklat tu dah jadi harga RM1.6. Mana kamu akan beli? RM1.8 ke atau RM1.6? Mesti kamu pilih yang paling murah kan? Sebab idea kamu pun penjual juga. Bila kamu beli kos murah, kamu boleh jual balik kan coklat tu dengan harga yang sama. Jadi keuntungan 20 sen setiap satu tu mesti masuk dalam poket kamu. Boleh bayang tidak? Okey Kelebihan strategi pemurataan bagi pelabur. Okey, walau bagaimana disebabkan kita tak tahu masa depan lah. Puan Wong pun tak tahu masa depan, Puan Linda pun tak tahu. Selama pakar kewangan dia mendapati kaedah ni adalah yang terbaik lah. Iaitu kaedah pemurataan. Pemurataan. Sebab dia di sini membantu mengambil kesempatan daripada perubahan harga seunit.
Okey, apabila harga saham rendah, lebih banyak unit saham dapat dibeli. Betul? Hal ini secara tidak langsung membantu pelabur memiliki lebih banyak saham dalam jangka masa panjang. Okey, betul. Purata kos seunit amanah saham yang dibeli oleh pelabur boleh dikurangkan dalam jangka masa yang panjang. Okey, purata kos seunit amanah saham. Okey, boleh kita nak kurangkan kurangkan. Sebab bila kurang kos seunit, maka bertambahlah bilangan unit saham. Okey. Tidak dipengaruhi oleh emosi, melabur secara berkala dan konsisten tanpa dipengaruhi oleh emosi yang mungkin berubah-ubah disebabkan harga saham turun naik. Oh, ini mereka punya dapatan daripada kejadian sebenar ni semua ni. Mereka dapati daripada terikut emosi, kita macam dah terlalu yakin dengan satu syarikat, kita pun bubuh habis semua, labur habis semua. Itu lebih dipengaruhi oleh emosi, lebih bahaya. Jadi kalau kita buat secara sikit-sikit, kita bagi ke syarikat tu, maka adalah lebih dapat mengawal emosi dengan lebih baik. Lalunya dapat mendapat harga seunit pada bulan lain berikutnya lebih rendah. Dan jika dikira semua purata apa ni? Purata harga apa ni, saham, purata bilangan unit saham, maka menang pada orang yang dia melabur secara berkala lah. Okey. Mengurangkan risiko kerugian. Jumlah pelaburan secara berkala dan konsisten boleh membantu pelabur membeli mengikut keadaan semasa berbanding dengan melabur sekaligus dan tidak ada peluang untuk mengelakkan kerugian. Contohnya, mungkinlah bulan Mei ni, contohnya yang berlaku bukan RM1.6. Contoh yang berlaku RM5 seunit, contoh RM5. Entah apa yang berlaku pada bulan tu menyebabkan harga melambung RM5 seunit. Jadi siapa yang guna kaedah pemurataan ni, dia akan tengok bulan Mei ni, dia takkan labur lagi lah. Dia akan off. Tapi hak yang dah labur siap-siap ni, memang tak ada cara lain, habis akan digunakan kat sini apa semua ni. Jadi itu bagusnya kalau secara berkala lah, sikit-sikit supaya kita boleh break, kita boleh berhenti. Kalau tengok harga seunit adalah tak munasabah, kita boleh berhenti. Okey, ada uji minda sini, kamu boleh cuba buat cuba buat sendiri. Apa lagi? Tak banyak ni, sikit lah, main perhabis. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah berkaitan simpanan dan pelaburan? Contoh 14, Encik Zaidi, Encik Leong dan Encik Nevin telah bersara dan masing-masing menerima wang persaraan daripada syarikatnya sebanyak RM400,000. Wow. Masing-masing dapat RM400,000. Nak buat apa ni RM400,000? Nak buat apa RM400,000? Umur dah tua dah. Baru nak pergi masjid. RM400,000 nak pergi masjid je perlu RM400,000. Okey, pergi masjid tak pakai apa kos, 1 sen pun tak pakai, jalan kaki je pergi. Free, masuk tak kena bayar. Satu-satunya bangunan yang kamu masuk tak kena bayar adalah masjid kan. Tidak, kau kena bayar. Nak masuk tanda awam kena bayar 20 sen. Masuk masjid tak perlu bayar, free. Mereka bertiga melakukan pelaburan menggunakan cara pelaburan yang berbeza. Siapakah pelabur yang paling bijak? Okey, tengok macam mana Encik Zaidi melabur ni. Encik Zaidi membeli sebuah pangsa puri kos sederhana di Kajang yang bernilai RM150,000 dan menerima sewa sebanyak RM800 sebulan. Wang selebihnya disimpan dalam simpanan tetap dengan kadar faedah 4% setahun. Okey, jadi
cuba kira berapa untung dia. Berapa keuntungan Encik Zaidi dapat. Okey. Tak apa, kita tengok dulu cerita. Encik Leong pula labur 400,000 dalam syarikat. Oh, 400,000 terus Encik Zaidi ni mungkin takut sikit, dia tak labur habis 400,000, dia labur cuma 150,000. Tapi Encik Leong ni ganas betul main judi je. Terus 400,000, kalau berlaku apa-apa 400,000 ni, habis wang pencen Hari tu juga habis. Okey. Dalam syarikat manis dengan membeli saham yang berharga RM2 seunit. Pada tahun tersebut, syarikat itu mengisytiharkan dividen sebanyak 8%. Wish, mesti boleh banyak ni. 400,000, 8% daripada 400,000 ni. Tak apa, nanti kita tahu. Kadar yang diberikan syarikat pun tinggi juga. Encik Nabi menyimpan 200,000 dalam akaun simpanan dengan kadar faedah sebanyak 1% setahun dan baki 200,000 disimpan dalam akaun simpanan tetap dengan kadar faedah 4% setahun. Okey. Oh, jadi masing-masing ni ada cara nak laburkan, nak biarkan duit dengan cara masing-masing. Tak apa, kita kira siapa hak paling untung. Ini dia Encik Zaidi. Tahap risiko bagi hartanah, pangsapuri dan simpanan tetap adalah rendah. Okey, macam yang kita tahu macam mana orang nak curi pangsapuri tu cuba try curi pangsapuri tu. Galah kot belakang. Pulangan atas pelaburan, menerima pulangan atas pelaburan. Ni ROI yang kita duk kira selama ni dalam bentuk sewa dan faedah. Okey. Dia sewa RM800 sebulan. Pasal dah setahun, 12 bulan lah kan. Jadi, penyewa membayar pada Encik Zaidi setahun RM9,600. Faedah simpanan. Jadi, Encik Zaidi buat apa RM9,600 ni? Encik Zaidi buat masuk dalam simpanan. Jadi, faedah simpanan, bank bagi 4%. Itu 4% darab dengan RM250,000. Apa benda RM250,000 ni? Baki wang selebihnya ni. Wang selebihnya baki lah. Iaitu RM400,000 tolak RM150,000. Iaitu RM250,000. Masukkan dalam simpanan tetap. Jadi 4% darab RM250,000 dapat RM10,000 ujung tahun. Okey, yang tadi dia sewa RM150,000, dia buat sewa. Hujung tahun terkumpul RM9,600. Yang ini daripada simpanan lebihan tu, dia buat simpanan tetap. 4% bank bagi kadar faedah. Hujung tahun dia dapat RM10,000 daripada RM250,000. Nilai pulangan pelaburan ROI ialah tambah dua-dua untung ni, RM10,000 tambah RM9,600 bagi dengan jumlah semua asal yang dia ada, RM400,000 darab 100% dapat 4.9%. Jadi ideanya kita nak bandingkan persen keuntungan ni nanti akan semua orang. Lemai tengok pada kita tengok ni dulu, kecairan simpanan mudah dijadikan tunai manakala hartanah mengambil masa untuk dijual. Okey. Ini maksudnya Encik Zaidi boleh pegang duit terus sebanyak 4.9 ni. Okey. Cumanya hal yang sewa ni, rumah dia tak dapat. Dia apa? Dia akan ambil masa yang lebih lama lah untuk dia jual lah. Okey. Encik Leong, tahap risiko adalah tinggi. Sebab apa? Syarikat yang bukan kerajaan ni. Jadi risiko you tanggung sendiri. Macam tu. Pulangan atas pelaburan, menerima dividen dan bonus bergantung pada prestasi syarikat yang dilabur. Jika beliau menjual saham, belum pasti beliau akan dapat menjual saham tersebut pada harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga pembeliannya. Jadi ideanya, waktu kita nak beli, kita tunggu
harga rendah. Macam tu. Tapi bila kita, sebab kita nak beli harga rendah sebab kita nak dapatkan sebanyak boleh bilangan seunit. Bilangan unit tu kita nak dapat sebanyak yang boleh. Kemudian kita tunggu pula. Berikutnya kita tunggu apa? Lepas kita beli, kita tunggu sehingga harga naik. Sehingga harga naik tinggi. Masa tu baru kita fikir untuk jual. Kita fikir untuk jualkannya. Itu ideanya. Hal ini bergantung pada keadaan ekonomi dan prestasi syarikat saham pada ketika itu. Jadi pada ketika itu mujur bagi Encik Leong 8% faedah dikenakan, diberikan. Maksudnya syarikat tu untung lah. Syarikat tu bagi Encik Leong 8%. Okey. 8% darab 400 dapat 32,000. Wow, 32,000 Jadi kalau mengira ROI 32 bagi 400,000 ialah 8%. Tadi Encik Zaidi dapat 4.9% je. Ni 8% lah dia dapat. Okey, kecairan adalah sederhana. Sederhana. Kenapa sederhana ni? Kecairan tak boleh dapat segera ke? Tak boleh pegang duit ni segera. Oh iyalah, sederhana sebab dia tak pasti dia dapat jual balik dengan harga yang tinggi lepas dia beli murah. Dia tak pasti jadi memang sederhana lah, betul lah. Macam kita belajar tadi sederhana. Kalau mana sederhana ni saham syarikat dia punya tahap kecairan dia sederhana. Maksudnya tempoh nak dapat balik duit tu tak terlalu jauh dan tak terlalu cepat. Tengah-tengah, sederhana. Sekarang Encik Nevin pula. Encik Nevin, sila maju ke depan. Tahap risiko adalah rendah. Sebab Encik Nevin tak nak pening kepala dia, kedua semuanya itu dia simpan, dia buat simpanan je lah, tak melabur. Pulangan atas pelaburan, menerima pulangan atas pelaburan dalam bentuk faedah sahaja. Faedah simpanan, okey, dapat 2,000 untuk 200,000. Faedah simpanan tetap pun sama, berapa persen darab. Ini kita kira secara apa? Secara faedah mudah faedah mudah iaitu P darab R darab T. T ialah tempoh. Dalam kes ni memang setahun je. Itu pasal dia tak darab dengan bilangan tahun. Memang setahun je. Okey, semua ni pun setahun. Jadi dapat apa? Di hujung tahun Encik Nevin dapat untuk 200,000 dapat 2,000. Untuk 200,000 berikutnya dapat 8,000. Okey, sebab ini faedah ni kaedah simpanan tetap, ini kaedah simpanan sementara. Nilai pulangan ROI 8,000 tambah 2,000 10,000, 10,000 bagi 400,000 baru 2.5%. Jadi siapa yang paling kaya, paling untung. Semua ni setahun yang sama. Tak kira Encik Zaidi ke, Encik Leong, Encik Nevin, semua setahun yang sama. Tapi pada tahun yang di akhir tahun, siapa yang paling kaya? Tu. Semua dapat pencen yang sama 400,000 tapi berakhir dengan kekayaan yang berbeza. Siapa yang paling kaya? Encik Leong. Kerana merupakan pelabur yang bijak, kerana nilai pulangan pelaburan beliau adalah tinggi berbanding Encik Zaidi dan Encik Nevin. Dalam contoh ini, Encik Zaidi, Encik Leong dan Encik Nevin masing-masing menggunakan modal yang sama, 400,000. Keberkesanan pelaburan mereka boleh juga dibandingkan dengan jumlah pulangan masing-masing untuk tahun tersebut. Itulah cara nak kira siapa lebih untung dari siapa, akan kaedah apa yang digunakan.
Jadi kamu nak labur macam mana? Nak labur beli rumah macam Cik Zaidi ke? Nak labur beli apa? Bagi duit pada syarikat syarikat bukan kerajaan untuk uruskan. Kalau kamu berani tanggung risiko, atau hanya kalau takut nak tanggung apa-apa risiko pun, takut nak labur apa-apa pun, kamu mungkin macam Encik Nevin, hanya pilih untuk simpan sajalah. Macam tu simpan sajalah. Simpanan semasa atau tetap. Jadi tamatlah sudah sebenarnya. Diakhiri dengan latihan uji minda 3.1F. Ini semua contoh-contoh lah. Contoh-contoh betul lah ni. Contoh-contoh yang kamu akan lalui. Kamu juga akan melakukan pinjaman di bank. Cikgu rasa lah. Okay. Sebab kaedah law ni. Sebab kalau kamu baru kerja, kamu pergi tempat baru kan. Kamu baru kerja. Jadi kamu dah kena beli apa? Sama ada beli rumah atau nak sewa. Duit tak cukup duit gaji tak dapat lagi. Kan? 3 bulan pertama kerja, duit gaji tak dapat lagi tau. Kalau kerja kerajaan swasta rasa sama kot. Jadi itu yang memaksa kamu terpaksa berhutang juga tu. Okey Maknanya adalah lebih baik kalau kamu tak berhutang pada awalnya pun, jika kamu masa sekolah dah ada simpanan lah kan. Sementara nak tunggu kerja nak dapat gaji tu, tu perlukan duit juga nak bayar sewa rumah setiap bulan lah apa tu. Nak makan, duit nak beli kenderaan, motor. Kalau tidak nak pergi kerja naik apa? Jalan kaki, naik basikal. Dekat tak apalah, kalau jauh susah. Okey, habis, tamat. Kamu teruskan buat latihan ni Berikutnya nanti kita boleh teruskan dengan cerita kad kredit ni. Kad kredit ni yang kamu sangat berminat. Lepas tu lepas kad kredit ni, apa lagi yang tinggal? Tak ada apa dah, habis Maka kita tamatlah secara rasmi semuanya nanti Tinggal sikit lagi. Esok ada kelas? Ada lah esok? Tak ada? Tak ada. Okey, tak apa. Okey, sementara masa yang ada ni, kamu tulis nama semua orang. Tulis nama sebagai apa? Bukti kewujudan. Bukti Bukti Mari saya tulis tu. Okey, type nama. Tak payah binti apa nama ringkas je. Okey. Kat grup Kat apa nama? Kat income message WhatsApp ni. Okey. Bukan WhatsApp ni apa? Google Meet punya. Okey, semua orang. Afira, Alia, Zafran, Akila. Okey. Mana ni? Luqman. Tak kena lagi nama Luqman. Tulis nama. Type nama. Kat kotak ni. Kotak tanya. Kau tulis nama semua. Okey, macam tu. Okey, beres. Itu macam. Okey, lai. Lagi.